Baiklah, Assalamualaikum murid-murid. Hari ini cikgu nak mengajar cara-cara untuk membina sebuah ayat. Okay, sebelum tu cikgu nak tanya dulu kepada Aiman. Aiman, ayat terbagi kepada berapa? Aiman, bukan tak cikgu panggil ni? Aiman. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Meanwhile, Aiman, bangun. Dengar tak cikgu panggil? Dengar cikgu. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya bersama dua orang ahli kumpulan saya akan membedah hasil karya cerpen hipertensi nukilan Ilyas Zaidi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amin Naim bin Muhammad Yusof. Saya Muhammad Amal bin Effendi. Nama saya Nurin Maisa Damia binti Abdullah. Baiklah, tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini berkaitan cerpen hipertensi adalah pengenalan kritikan sanjungan, definisi konsep, sinopsis cerpen hipertensi, kritikan sanjungan dalam tema, kritikan sanjungan dalam persoalan, kritikan sanjungan dalam teknik penceritaan, kritikan sanjungan dalam pengajaran dan kritikan sanjungan dalam sudut pandangan pengarang. Pertama sekali kita akan pergi kepada pengenalan, iaitu latar belakang sejarah kritikan sastra. Menurut Hashim Awang, seperti yang dinyatakan di dalam Nur Safari Nasamat 2021, tradisi kritikan sastra sebenarnya sudah bermula di barat, iaitu sejak zaman keagungan tamadun Greek dan Yunani di persekitaran tahun 500 sebelum Masihi. Dunia kritikan sastra di barat telah berkembang dan menjadi dasar kritikan sastra sehingga berjaya mempengaruhi corak dan kegiatan kritikan di banyak negara termasuklah Malaysia. Walau bagaimanapun, sejarah perkembangan tradisi kritikan moden di Malaysia masih baru dan masih perlahan kerana tidak mempunyai akar tradisi kukuh seperti di barat. Seterusnya, kita akan menyentuh berkaitan definisi konsep. Yang pertama, cerpen. Cerpen ialah cerita pendek yang direka, berbentuk prosa, relatif pendek dan mengutamakan kekuatan daya imajinasi, kreativiti, kecerdasan akal dan berbeza dengan cerita. Osman Putih seperti yang dinyatakan dalam Abdullah Hussein et al. 2023. Namun, pada pandangan saya, cerpen dapat didefinisikan sebagai sebuah cerita pendek yang dihasilkan berdasarkan fakta yang bercampur dengan imajinasi pengarang dan kreativitinya. Yang kedua, kita akan lihat kepada kritikan. Kritikan merupakan suatu usaha untuk menilai hasil-hasil ciptaan seseorang sastrawan dengan cara yang beralaskan serta bersistem dan bertujuan untuk mengembangkan sesuatu yang difikirkan baik lagi indah. Hashim Awang seperti yang dinyatakan dalam Gerbang Karyawan PK 2021. Manakala pada pendapat saya, kritikan merupakan penganalisisan atau penilaian yang dilakukan terhadap mana-mana karya sama ada bersifat positif atau bersifat negatif. Yang ketiga, kita akan lihat kepada sanjungan. Sanjungan merupakan penyataan rasa kagum atau senang terhadap orang lain. Tiong et al. 2021. Namun, pada hemat saya, sanjungan pula bermaksud penghargaan atau pengiktirafan yang diberikan oleh pembaca terhadap pengarang kerana mereka menghargai usaha-usaha karya tersebut.
Oleh itu, kita akan lihat kepada keseluruhan iaitu apakah maksud kritikan sanjungan. Saya berpendapat bahawa kritikan sanjungan bermaksud pengkritik memberi penghormatan, penghargaan, pujian terhadap sesuatu hasil karya dan pengarang yang berupaya menghasilkan pemikiran bernas serta dapat menampilkan elemen dalaman karya yang menarik. Baiklah, ayuh kita telusuri sinopsis cerpen ini. Cerpen ini memaparkan watak utama iaitu Aiman Akil yang sering berhalusinasi. Aiman sering menimbulkan kemarahan gurunya kerana tidak menumpukan perhatian terhadap pembelajaran di dalam kelas. Dia sering berangan-angan menjadi tokoh-tokoh hebat dalam bidang sains dan teknologi. Aiman Akil mudah bosan dengan cara pembelajaran di sekolah menyebabkan dia sering ponting sekolah. Hal ini menimbulkan kemarahan ayahnya sehingga dia kerap dirotan. Aiman sentiasa mengambil kesempatan untuk mewujudkan halusinasi futuristik penuh cabaran. Dia pernah membayangkan dirinya telah lulus pengajian tinggi dalam bidang aeroangkasa. Walaupun Aiman Akil sering berhalusinasi, namun dia mempunyai prinsipnya yang tersendiri. Dia tidak mahu berangan-angan seperti Mak Jenin dan si Luncai. Angan-angan Aiman terus mekar apabila dia terus berhalusinasi menjalani latihan intensif di bawah program aeroangkasa di bawah syarikat Rusia. Kemudian, dia terus berangan-angan hendak memantapkan diri sebagai persediaan untuk berlepas ke angkasa. Halusinasi Aiman tidak terhenti setakat itu sahaja. Malah, dia turut membayangkan jutaan khalayak menyaksikan siaran langsung pelepasan kapal angkasa yang dinaikinya. Aiman akhirnya berjaya mendarat di bulan dalam halusinasinya itu. Setelah asyik melayan halusinasinya, tiba-tiba Aiman teringat akan bisikan halus yang didengarinya ketika di planet bulan. Suara gaib itu mengajaknya lebih mendekatkan diri kepada ilahi. Akhirnya, Aiman sedar daripada halusinasinya bahawa dia perlu berusaha untuk mendapatkan sesuatu, bukan sekadar berangan-angan. Jauh di sudut hati Aiman, dia memanjatkan doa dan kesyukuran ke hadrat ilahi. Seterusnya, kita masuk pula kepada tema cerpen ini. Cerpen ini bertemakan keinginan yang tinggi seorang individu terhadap bidang sains dan angkasa, tetapi tidak diberi perhatian dan peluang oleh orang sekeliling, termasuk ahli keluarganya. Aiman Akil sangat berminat untuk mendalami bidang aeroangkasa sehingga dia berhalusinasi, namun telah dimarahi oleh kedua ibu bapanya kerana sering bersikap pelik dan tidak normal. Terlebih dahulu, apakah itu imajinasi? Imajinasi ialah daya atau kemampuan menggambarkan dalam angan-angan atau mencipta sesuatu secara khayalan. Penggunaan elemen halusinasi oleh pengarang membuat saya ingin berkongsikan kepentingannya. Menurut Hanson 1988, kepentingan imajinasi dalam proses pembelajaran ialah berperanan membantu mengatasi pemikiran konvensional seseorang. Melalui imajinasi, seseorang individu mampu berfikir dan bertindak melampaui sempadan kebiasaannya. Hasilnya, individu tersebut berkeupayaan memberi idea dan berfikir secara kreatif dan kritis. Petikan cerpen yang telah menggambarkan watak utama sedang berhalusinasi ialah seperti berikut. Detik perlepasan kapal angkasa sudah semakin hampir menemukan titik sifar. Aiman mengurut-ngurut dadanya yang bidang, gemetar dan cemas. Jutaan khalayak menonton program siaran langsung itu. Adakah dia selamat berlepas mendarat di stesen angkasa antarabangsa? Petikan ini telah dirujuk daripada muka surat 63. Kebijaksanaan pengarang telah berjaya membuat pembaca turut berimajinasi ketika membaca cerpen ini. Seterusnya, kita akan pergi kepada persoalan. Persoalan ialah perkara-perkara kecil dalam sesuatu karya yang ada hubungannya dengan tema. Persoalan biasanya lebih daripada satu, iaitu semakin panjang sesuatu karya, semakin banyak persoalannya. Persoalan wujud untuk memperkukuh dan menghidupkan tema sesebuah karya. Persoalan yang pertama, kebijaksanaan ketika menyelesaikan sesuatu perkara. Kebijaksanaan bermaksud kemampuan untuk mengatur dan belajar sendiri dengan memakai akal budi.
seperti di dalam petikan, iaitu bukti. Kan Akil ni budak genius, budak cerdik dan pintar. Akil dah cipta formula sendiri. Biarpun baru berusia 8 tahun dan baru belajar tahun 2 pada tahap 1. Akil mampu menyelesaikan masalah matematik tingkatan 5. Sejadah Rindu 2015 pada muka surat 62. Karya pengarang ini layak dipuji kerana pengarang berjaya menunjukkan bahawa walaupun seseorang itu masih kecil atau masih kanak-kanak, beliau masih tetap mampu menyelesaikan sesuatu perkara jika mereka berusaha. Oleh itu, menurut Joseph Concat, seperti yang dinyatakan di dalam Fira Syafiqah 2014, tiada manusia yang berjaya dalam semua yang dilakukan, dan kewujudan kita ni sebenarnya mesti menempuh kegagalan. Yang penting ialah kita tidak menjadi lemah semasa kegagalan itu terjadi dan kekalkan usaha hingga akhir hayat. Seterusnya, kita akan beralih kepada persoalan yang kedua, iaitu kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kasih sayang merupakan kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Sebagai buktinya di dalam cerpen ini, pinggulnya terus menjadi kubu persinggahan hentaman rotan babahnya. Si ibu mahu melawan dan memprotes tindakan babahnya, tetapi suara bantahan itu tidak terkeluar daripada mulutnya. Sejadah Rindu 2015 pada muka surat 63. Berdasarkan bukti daripada teks cerpen tersebut, kita dapat melihat bahawa ibunya berusaha untuk menenangkan keadaan dan menyelamatkan anaknya daripada terus dipukul oleh ayahnya untuk diberi kesedaran. Karya pengarang ini layak dipuji kerana pengarang telah berjaya membuktikan sejahat mana pun anak-anak mereka atau seteruk mana pun keadaan mental anak mereka, ibu masih tetap mempunyai rasa kasihan dan kasih sayang terhadap anaknya supaya dapat menjadi insan yang berguna suatu hari nanti. Oleh itu, rumah merupakan universiti pertama bagi anak-anak dan ibu bapa pula merupakan profesor pertama bagi mereka. Kata-kata ini jelas menunjukkan bahawa ibu bapa dan setiap ahli keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan sasiah anak-anak. Profesor Diraja Ungku Aziz seperti yang dinyatakan dalam Darshan 2016. Kita sudah sampai kepada persoalan yang terakhir, iaitu sikap memandang rendah terhadap keupayaan orang lain. Bukti sikap memandang rendah dalam cerpen ini ialah dia mundar-mandir di dalam kelas. Apalah kau ni cekiong? Masalah mudah itu pun kau tak dapat buat. Hujung-hujung cakapnya berbunga sindiran di sebalik dedaun kemaafan. Sejadah Rindu 2015 pada muka surat 62. Menurut Syahidil Habib Umar bin Hafiz, seperti yang dinyatakan dalam Perjalanan Rohani 2017, mata yang memandang rendah terhadap orang lain adalah mata yang tidak layak untuk memandang Rasulullah SAW. Memandang rendah orang lain dapat didefinisikan sebagai sikap atau perlakuan yang menganggap seseorang itu sebagai suatu perkara yang hina dan tidak setanding dengan dirinya. Oleh itu, karya pengarang ini layak dipuji kerana pengarang berjaya menyedarkan pembaca bahawa memandang rendah orang lain merupakan sikap yang tidak elok diamalkan dalam kehidupan kerana pada akhirnya ia akan memakan diri sendiri. Lantaran itu, sebagai manusia yang prihatin, kita perlulah menjauhi sifat rendah terhadap orang lain agar hidup aman damai dan diberkati Tuhan. Baiklah, kita akan beralih kepada sudut pandangan pengarang. Jadi sudut pandangan pengarang ialah kedudukan pengarang dalam menuliskan apa yang ingin diceritakan melalui dirinya, yang menunjukkan watak utama di dalam cerita itu sebagai kata diri pertama, kedua ataupun ketiga. Jadi dalam cerpen Hipertensi ini, pengarang meletakkan dirinya sebagai sudut pandang orang ketiga. Jadi, pengarang cerpen Hipertensi menggunakan sudut pandang orang ketiga yang menggunakan kata ganti diri dia kepada Aiman Akil sebagai watak utama.
Dalam sudut pandang orang ketiga, penulis seolah-olah berada di luar cerita yang mengisahkan cerita tokoh utama kepada pembaca. Sama seperti apa yang dibuat oleh pengarang cerpen hipertensi ini, dia menggunakan perkataan dia menggantikan Aiman Aqil sebagai watak utama. Jadi contoh petikan dalam cerpen yang menggunakan kata ganti diri ketiga ialah dia kembali menekup wajahnya. Wajah yang geruh dan bengis, sebiji buah mempelam jatuh terlepap di hadapannya. Gugur dengan tiba-tiba. Spontan, dia teringat akan Isaac Newton, saintis berbangsa Inggeris itu. Jadi, sudut pandang pengarang ketiga yang digunakan oleh pengarang wajar dipuji kerana pengarang dapat membuatkan pembaca melihat keadaan Aiman walaupun pengarang tidak menyatakan nama tersebut dengan menggantikan dengan perkataan dia. Kita akan pergi terus kepada pengajaran. Apa itu pengajaran? Pengajaran ialah unsur teladan yang terdapat di dalam sesebuah karya. Oleh itu, pengajaran yang pertama di dalam cerpen ini, kita mestilah menghormati guru yang berjasa mendidik anak bangsa dengan ilmu. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2005, hormat dapat didefinisikan sebagai mempunyai pandangan yang tinggi terhadap seseorang dengan memberikan layanan yang penuh sopan, khidmat dan takzim. Buktinya, wajah Cikgu Faridah spontan berubah, memercikkan darah amarah yang nampaknya macam tidak terkawal, tidak terbatal. Sedar akan hakikat itu, cepat-cepat Aiman membetulkan jawapannya. Sejadah Rindu 2015 pada muka surat 61. Berdasarkan petikan yang diambil tersebut, kita dapat melihat bahawa Aiman sedar akan kesilapannya dalam menjawab soalan yang diberikan oleh Cikgu Faridah. Aiman terus menyesali perkara tersebut lalu ingin menukar kejawapan yang lebih menyenangkan hati cikgunya. Karya pengarang ini layak dipuji kerana pengarang berjaya menyentuh nilai adab kepada guru yang dapat memberi inspirasi kepada seluruh murid di dunia, iaitu pembaca kepada novel ini. Oleh itu, dapat dirumuskan di sini, murid yang memelihara adab terhadap gurunya akan dikurniakan banyak kefahaman, manakala murid yang paling tinggi kefahamannya lazimnya ialah murid yang paling banyak atau lama berdamping dengan gurunya. Pengajaran yang kedua pula ialah kita seharusnya menyayangi ahli keluarga kita dengan penuh kasih sayang dan bukannya dengan kemarahan atau kekerasan. Sayang dapat dikatakan sebagai perasaan cinta dan kasih sayang yang diluahkan kepada makhluk yang bernyawa ataupun tidak bernyawa. Menurut Herianti 2014, terdapat beberapa faedah mengamalkan nilai sayang dalam kehidupan. Antaranya ialah individu tersebut akan dapat mempertingkatkan harga diri dan akan dapat rasa disayangi oleh orang lain. Contoh peristiwanya ialah Aiman yang sering dimarahi dan dilakukan kekerasan oleh ayahnya untuk menyedarkan kembali ke dunia nyata. Bukti di dalam cerpen ini, kepada Aiman, layanan seperti itu tidak wajar dilakukan terhadap dirinya. Tamparan selalu singgah di pipiku. Sudah-sudahnya aku menjadi gagap. Di manakah harmonisnya? Di manakah humanisnya? Mengapakah tidak dimanfaatkan sahaja teknologi tingkah laku? Sejadah Rindu 2015 pada muka surat 66. Karya pengarang ini layak disanjung kerana pengarang berjaya menekankan betapa pentingnya layanan kita terhadap seseorang. Jika kita berkelakuan buruk, mereka akan merasa perasaannya negatif dan begitulah sebaliknya. Dan kita sudah sampai kepada pengajaran yang terakhir, iaitu yang ketiga. Kita hendaklah bersabar sekiranya menghadapi masalah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sabar merupakan tingkah laku menahan diri daripada terpengaruh dengan godaan hawa nafsu, di samping memotivasikan diri agar tekun dalam beramal dan bersungguh-sungguh dalam menghadapi dugaan dan ujian yang menimpa.
Al-Makki seperti yang ditunjukkan dalam Nuriza Saleh et al. 2022. Terdapat beberapa ciri orang yang sabar, iaitu yang pertama, lebih suka mengalah. Mereka juga mudah memaafkan, bukan seseorang yang pendendam dan sentiasa rasional dalam bertindak. Bukti peristiwanya di dalam cerpen ini, Aiman teringat akan bisikan halus yang didengarinya ketika dia dalam keterasingan di planet bulan melalui pentas halusinasinya. Suara gaib itu mengajaknya agar lebih mendekatkan diri kepada ilahi. Jangan kau binasakan habitat semula jadi di planet bumi. Salahnya, barangkali dia menganggap pucuk kelapa muda sebagai kapal Soyuz yang menghantuinya sekian lama. Aiman tidak perlu akan latihan yang intensif dan istimewa itu babah, dan tidak perlu akan latihan yang terapi itu ibu. Aiman akan mengusahakannya sendiri. Sejadah Rindu 2015 pada muka surat 67. Karya pengarang ini layak dipuji kerana pengarang berjaya menunjukkan sifat sabar yang dimiliki oleh ibu bapa Aiman dan diri Aiman sendiri dalam menghadapi ujian. Baiklah, kita akan beralih kepada teknik penceritaan. Jadi teknik penceritaan ialah cara pengarang mempersembahkan karyanya untuk menjadi lebih baik dan terkesan oleh pembaca. Teknik penceritaan terbahagi kepada beberapa bahagian. Tetapi hari ini saya akan menerangkan 3 daripada bahagian-bahagian tersebut. Antaranya adalah suspense, imbas kembali dan monolog dalaman. Okey, yang pertama adalah suspense. Peristiwa percanggahan pendapat antara Aiman dan Cikgu Faridah benar-benar menimbulkan perasaan ingin tahu dalam kalangan pembaca tentang penyelesaian pendapat mereka itu. Jadi, menurut Lowenstein 1994, rasa ingin tahu dapat muncul secara tiba-tiba dan dapat berganti fokus perhatian dengan mudah atau berakhir dengan tidak terduga. Sebagai contoh dalam petikan cerpen hipertensi adalah perlahan-lahan Aiman bangun. Newton ambil ingatan akan daya graviti dapat menetapkan kedekatan bulan dengan bumi. Maksudnya, satu lagi pertanyaan terlantun daripada Cikgu Faridah yang menggelar dirinya profesor kerana yang didepaninya murid pintar dan mempunyai IQ yang tinggi. Jadi karya ini layak dipuji kerana pengarang dapat menjadikan jalan cerita menjadi suspense kerana menimbulkan perasaan ingin tahu kepada pembaca kerana konflik antara Aiman dan Cikgu Faridah. Seterusnya, kita akan beralih kepada teknik imbas kembali. Jadi ketika belajar di sekolah rendah, Aiman Akil selalu ponteng sekolah kerana bosan dengan pembelajaran yang dianggapnya tidak sesuai dengan tahap IQ yang dimilikinya. Jadi menurut Akmal Fakhri et al. 2021, penggunaan teknik imbas kembali ini lebih merujuk kepada gambaran-gambaran kejadian yang dialami oleh tokoh atau watak utama. Sebagai contoh, dulu-dulu ketika di sekolah rendah, Aiman selalu ponteng sekolah, bosan dan jelak tingkahnya kepada babah dan ibu. Mengapa bosan? Tanya babah. Ibu mengerling tajam, marah akan perilaku si anak yang selalu berkontradiksi dan berkontras dengan watak babahnya. Jadi karya ini harus dipuji kerana pengarang dapat mengimbau kembali kenangan seakan-akan membawa pembaca berada pada waktu itu. Seperti peristiwa yang diingati oleh Aiman ketika dia berada di sekolah rendah. Baiklah, yang terakhir adalah monolog dalaman. Jadi monolog adalah cara seseorang berbicara dengan diri sendiri seolah-olah saling memberi pendapat antara satu sama lain. Jadi Aiman bermonolog bahawa dia tidak akan berasa hairan dengan teori graviti yang diperkenalkan oleh Isaac Newton sekiranya dia lahir pada tahun yang sama dengan beliau. Jadi dalam cerpen ini pengarang menggambarkan
Aiman sedang beranggapan bahawa dirinya mampu memahami teori Newton. Sebagai contoh, jika aku lahir sezaman dengan Newton pada tahun 1642 ataupun beberapa dekad kemudian, aku pasti tidak berasa hairan tentang sebab buah mempelam itu gugur dengan tiba-tiba, fikir Aiman. Matangnya, tarikh keramat itu sudah lama gugur dalam helaian kalender waktu. Jadi karya ini layak dipuji kerana pengarang ingin menggambarkan situasi Aiman dengan dunia nyata sama seperti manusia pada umumnya yang selalu monolog dengan diri sendiri. Sama seperti peristiwa ini, iaitu Aiman beranggapan dengan dirinya yang pandai mampu memahami teori Isaac Newton jika hidup sezaman dengannya. Baiklah, kesimpulan yang kita dapat daripada cerpen hipertensi ini adalah cerpen hipertensi ini sangat disyorkan untuk dibaca oleh segenap lapisan masyarakat kerana jalan dan teknik penceritaannya yang menarik serta mempunyai banyak nilai tersendiri sehingga dapat membuat banyak kritikan sanjungan iaitu pujian daripadanya. Cerpen ini telah terbukti menarik dan mesej yang ingin disampaikan itu berguna kerana cerpen ini telah berjaya diangkat di dalam buku Komsas Sejadah Rindu pada peringkat sekolah menengah. Oleh itu, ini merupakan senarai rujukan analisis yang kami dapati dalam penganalisisan kritikan sanjungan melalui cerpen hipertensi ini. Baiklah, saya kira itu sahaja daripada kumpulan kami. Saya tinggalkan persembahan ini dengan serangkap pantun yang berbunyi, tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.